Terkadang hati ini berasa runsing kerana terasa jauh dari jalannya. Jiwa pula tidak tenteram dek kerana memikirkan banyaknya dosa. Terkadang jiwa terasa kosong seumpama air kosong tanpa warna, tanpa rasa, yang akhirnya meronta-ronta inginkan rawatan dan penawarnya. Namun sering bermain di minda, apakah rawatan atau penawar yang dapat merawat jiwa daripada rasa bersalah atau rasa gelisah, dan apa pula hadis-hadis yang berkaitan dengannya. Oleh itu, mari sama-sama kita dengarkan pengisian yang akan disampaikan oleh para pelajar Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam Dakwah Semester 7 dalam menelusuri tajuk Rawatan Jiwa di dalam Hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farizatul Dalilah binti Muhammad Tarmizi, nombor matrik 051132. Jadi insya-Allah pada hari ini saya dan rakan-rakan akan membincangkan sebuah bab yang bertajuk rawatan jiwa dalam hadis. Okey, dalam pembentangan kali ini kami akan membincangkan 6 kategori rawatan jiwa dalam hadis. Yang pertama yakni rawatan jiwa dengan iman, rawatan jiwa dengan ibadat, rawatan jiwa dengan zikir, rawatan jiwa dengan Al-Quran, rawatan jiwa dengan doa, dan yang kelima yakni rawatan jiwa dengan taubat. Seperti yang kita ketahui, sesetengah orang akan terdedah kepada banyak tekanan, gangguan emosi, konflik psikologi yang mana akan membawa kepada penyakit mental. Dan seseorang yang menderita penyakit mental akan berkelakuan pelik berbanding manusia normal. Jadi seseorang yang menderita penyakit mental, kita akan bezakan melalui 3 kriteria. Yang pertama ialah persepsi dirinya, persepsi seseorang yang berpenyakit mental terhadap dirinya dan juga orang lain. Yang kedua ialah berkelakuan tidak wajar. Seperti yang kita ketahui, orang yang mempunyai penyakit mental akan lebih suka bersendirian, berkurung di dalam bilik dan tidak akan bergaul dengan masyarakat sekeliling. Dan yang ketiga ialah rasa sengsara. Mereka yang menghidap penyakit ini akan merasakan tidak bahagia, kurang perhatian daripada orang sekeliling dan merasakan dirinya tidak dapat memberi manfaat kepada orang sekeliling. Apa yang kita dapat lihat dalam dunia sekarang ini, penyakit mental terjadi akibat daripada keadaan pembelajaran yang salah, yakni keadaan pembelajaran yang terdedah kepada tekanan ataupun keadaan sekeliling yang menyakitkan, yang menjadikan seseorang itu terdedah kepada penyakit mental. Jadi pembelajaran yang salah ini telah menyebabkan gangguan emosi kepada seseorang itu dan kepada dunia sekelilingnya, yang mana seseorang yang menderita penyakit mental itu akan mencari jalan untuk menangani sesuatu kenyataan terhadap seseorang manusia itu sendiri. Dalam kata lain, dia akan melakukan apa-apa perkara yang dirasakan perlu dilakukan untuk menselesakan dirinya. Kedatangan Islam adalah untuk membimbing manusia dan mengeluarkan daripada kejahilan, khayalan, adat buruk ataupun maksiat. Dan sesungguhnya diutuskan para rasul untuk memberikan pendidikan psikologi kepada para sahabat dengan mengarahkan mereka kepada segala sesuatu yang menjaga kesihatan dan juga menjaga psikologi mereka. Jadi kita akan membahaskan kaedah-kaedah yang digunakan oleh Rasul untuk mengubah tingkah laku para sahabatnya dan juga rawatan psikologi mereka terhadap apa yang menimpa mereka daripada gangguan tingkah laku tersebut. Terima kasih kepada sahabat saya yang telah menjelaskan perbincangan yang sebelumnya. Oleh itu, saya akan menyambung perbahasan ini dengan tajuk rawatan jiwa dengan iman. Sebelum itu, nama saya Nur Farhana binti Bisari, 049755. Okey, seterusnya adalah rawatan jiwa dengan iman. Okey, rawatan jiwa dengan iman, antara huraiannya adalah
Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tauhid dan ibadahnya bukan sahaja merupakan faktor asas dan penting dalam kesehatan mental, tetapi juga merupakan faktor asas dan penting dalam rawatan penyakit mental. Sebaliknya, ia memperkuat aspek kerohanian manusia dan melepaskan tenaga rohani yang sangat besar dalam dirinya yang mempengaruhi semua fungsi fizikal dan psikologi manusia. Dalam hadis Nabi yang dimana baginda bersabda, Aku tidak seperti kamu, karena pada waktu malam Tuhanku, yaitu Allah, memberi makan dan membuatku minum. Dan apa yang juga dibuktikan oleh pengaruh tenaga rohani pada tubuh dan fungsinya adalah apa yang dikatakan oleh utusan Allah, Al-Asadi dalam tanggapannya terhadap Hanzalah. Wahai Rasulullah, ketika kami berada bersama Anda, kami teringatkan neraka dan surga, seolah-olah melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. Tetapi setiap kali kami menjauhkan diri dari Anda dan mengurus istri, anak-anak, dan perniagaan kami, banyak perkara ini tidak terlintas di pikiran kami. Oleh itu, Rasulullah SAW bersabda, Demi Dia yang diriku ada di tangannya, jika keadaan pikiranmu tetap sama seperti yang ada di hadapanku, dan kamu selalu sibuk mengingati Allah, para malaikat akan berjabat tangan dengan Anda di tempat tidur dan jalan Anda. Tetapi, wahai Hanzalah, masa harus dicurahkan, yaitu untuk urusan duniawi, dan waktu harus dikhususkan untuk berdoa dan bertafakur. Dia, yaitu Nabi Muhammad SAW, mengatakan ini sebanyak 3 kali. Seterusnya adalah, sekiranya iman manusia bertambah kuat dan hubungannya dengan Tuhannya bertambah kuat, tenaga spiritualnya akan membebaskan dan memberikannya kekuatan gaib yang mempengaruhi tubuh dan jiwanya dengan pengaruh yang besar, memberinya kekuatan dan kegiatan yang menyembuhkannya dari apa yang dia menderita, kelemahan atau penyakit. An-Nu'man bin Bashir meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi, terdapat sekeping daging di dalam tubuh, jika menjadi baik seluruh tubuh menjadi baik, tetapi jika ia rosak maka seluruh tubuh menjadi rosak, dan itulah jantungnya. Oleh itu, selagi hati manusia didasarkan pada akal sihat, dilengkapi dengan syariat yang diungkapkan, seseorang itu akan bersama dan menikmati kesehatan mental. Tetapi, jika seseorang itu dipengaruhi oleh pengaruh yang tidak wajar dari persekitaran yang akan mengalihkan jantung dari sifatnya yang sehat dan tegak, maka orang itu mengalami penyakit jantung, yaitu penyakit mental. Dari Hudzaifah ibnu al-Yaman bahwa Rasulullah SAW bersabda, godaan akan disampaikan kepada hati lelaki kerana tikar bulu ditendun dengan tongkat, dan hati apapun yang diresapi oleh mereka akan mempunyai tanda hitam ke dalamnya, tetapi hati yang menolaknya akan memiliki tanda putih di dalamnya. Hasilnya adalah bahwa akan ada 2 jenis hati, yaitu satu putih seperti batu putih yang tidak akan dirugikan oleh kekacauan atau godaan selagi langit dan bumi bertahan, dan yang lain berwarna hitam dan debu seperti kapal yang kesal, tidak menyedari apa yang baik atau menolak apa yang keji, tetapi diresapi dengan semangat. Hadis yang lain juga seperti hadis riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, dan tidaklah seorang pencuri itu mencuri sedangkan dia dalam keadaan dia beriman, dan tidaklah seorang penzina itu berzina sedangkan dia dalam keadaan dia beriman, dan tidaklah seorang peminum arak itu meminum arak dalam keadaan dia beriman. Dan siapa jiwa Muhammad berada di tangannya, dan tidak ada di antara kamu yang mengambil kehormatan kepada sesiapa yang diyakini orang-orang yang beriman ketika dia beriman, dan dia tidak berprasangka ketika salah seorang dari kamu terdedah dan dia seorang yang beriman, maka berhati-hatilah. Kepercayaan yang tulus kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyelamatkan seseorang dari penyimpangan tingkah laku tersebut, seperti yang telah dijelaskan oleh hadis yang sebelumnya. Dalam hadis yang disebutkan dalam slide ini, Abu Hurairah meriwayatkan mengenai hadis Rasulullah, sebuah hadis di mana dia menyatakan, dan tidak berkumpul di hati seorang hamba itu iman dan iri hati. Untuk penerangan daripada hadis tersebut adalah, hati yang penuh dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat dilanda rasa iri hati atau penyakit jiwa yang lain. Firman Allah dalam Al-Quran yang bermaksud, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tenteram. Rasulullah menjadikan kepada sesiapapun yang reda kepada Allah, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai seorang nabi dan rasul akan memasuki syurga.
Harapan memasuki surga ini akan memberi keyakinan dan keselamatan psikologi kepada orang-orang yang percaya. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sekiranya ada yang mengatakan aku reda dengan Allah sebagai Tuhan, dengan Islam sebagai agama, dan dengan Muhammad SAW sebagai Rasul, syurga akan menjadi miliknya. Dalam riwayat lain yang bermaksud, sesiapa yang beramal soleh dari lelaki atau perempuan, sedang ia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih luas dari apa yang mereka telah kerjakan. Firman Allah yang lain juga yang bermaksud, kebaikan orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia ini beroleh balasan yang baik. Dan sesungguhnya balasan negeri akhirat itu lebih baik lagi. Dan memanglah negeri akhirat ialah sebaik-baik negeri bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak percaya kepada Allah, tidak mematuhi ketakwaan dan melakukan ibadah, berfokus pada kesenangan dunia dan tunduk pada kehendak, dan kehendak jiwa hanya membawa kepada kesusahan hidup dan perasaan penderitaan. Allah berfirman yang bermaksud, dan sesiapa yang berpaling ingkar dari ingatan dan petunjukku, maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan yang buta. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjadikan akhirat sebagai tujuannya, Allah menjadikan hatinya kaya dan mengatur urusannya, dan dunia datang kepadanya sama ada mahu atau tidak. Dan barang siapa yang membuat dunia tujuannya, Allah meletakkan kemiskinannya tepat di depan matanya dan tidak mengatur urusannya, dan dunia tidak datang kepadanya kecuali apa yang telah ditentukan untuknya. Oke, seterusnya adalah rawatan jiwa dengan ibadat. Melakukan ibadah yang telah ditugaskan Allah kepada kita seperti sholat, puasa, haji, dan zakat akan menyucikan dan membersihkan jiwa, memperhalusi hati, dan mempersiapkannya untuk menerima wahyu yang datang dengan cahaya, petunjuk, dan kebijaksanaan. Seperti sebuah hadis yang bermaksud, adakah orang yang telah dilapangkan Allah dadanya untuk menerima Islam, lalu dia tetap berada dalam cahaya, yaitu hidayah petunjuk dari Tuhannya, sama seperti orang yang tertutup mata hatinya dengan seluput kederhakaan. Melakukan ibadat untuk menebus dosa membangkitkan harapan seseorang untuk kemaafan dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperkuat dalam dirinya harapan untuk masuk surga, dan menanamkan dalam dirinya rasa aman dan yakin. Hudzaifah ibnu al-Yaman meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, penderitaan yang ditimbulkan oleh seorang lelaki oleh istrinya, wang, anak-anak, dan jirannya ditanggung oleh sholatnya, puasa, amal, dan dengan memerintahkan yang baik dan melarang apa yang jahat. Dan dari Abu Hurairah bahwa seorang lelaki datang kepada Nabi dan berkata, dia menunjukkan kepada saya satu perbuatan yang jika saya melakukannya saya akan memasuki surga. Dan dia berkata, kamu menyembah Tuhan, jangan mempersekutukannya, menunaikan salat yang ditentukan, menunaikan zakat wajib, dan puasa Ramadan. Dia berkata, saya tidak menambahkan diri saya dalam hal ini di tangannya. Apabila dia sudah tiada, berkata Rasulullah SAW, barang siapa yang berkenan melihat lelaki dari surga, hendaklah dia melihat ini. Dalam hadis yang lain, yaitu dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, memakbulkan doa dengan sempurna dan berpuasa di bulan Ramadan, maka dengan pantasnya dia akan dikurniakan syurga oleh Allah. Tidak kira dia berperang di jalan Allah atau tinggal di negeri di mana dia dilahirkan. Dan dari Abu Al-Darda bahwa Rasulullah SAW bersabda, 5 dari mereka yang datang bersama dengan iman memasuki surga. Barang siapa memelihara solat 5 waktu setiap hari ketika mereka berwudu, berlutut, sujud, dan waktu mereka, yaitu tetap tepat waktu, puasa Ramadan di bulan Ramadan, dan menunaikan haji jika dia mampu melakukannya, dan memberikan zakat yang baik dengannya, dan menunaikan amanah, mereka berkata, wahai Abu Al-Darda, apakah prestasi amanah? Lalu dia berkata, mencuci dari kekotoran. Keikhlasan dalam melakukan ibadah mendekatkan hamba itu kepada Tuhannya dan membuatnya menenangkan cinta dan persetujuan. Hadis riwayat dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, aku akan menyatakan perang terhadap dia yang menunjukkan permusuhan terhadap seorang penyembahmu yang soleh.
Dan perkara-perkara yang paling disukai dengan hamba-hambaku yang lebih dekat denganku adalah apa yang telah aku tetapkan kepadanya. Dan hambaku terus mendekat kepadaku dengan melakukan nawafil, berdoa atau melakukan perbuatan-perbuatan tambahan selain yang wajib, hingga aku mencintainya. Jadi aku menjadi deria pendengarannya yang dia dengar, dan penglihatannya dengannya dia melihat, dan tangannya yang dengannya dia mencengkam, dan kakinya yang dengannya dia berjalan. Dan jika dia bertanya kepadaku, aku akan memberinya. Dan jika dia meminta perlindunganku, yaitu perlarian, aku akan melindunginya, yaitu memberinya pelindungku. Oke. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa percaya kepada Allah, mendekat kepadanya melalui ibadah dan berpegang teguh dengan ketakwaan, memasukkan manusia dalam penjagaan dan perlindungan Allah dan mengirimkan harapan untuk memenangkan pengampunan Allah dan memasuki syurga yang menghilangkan kegelisahan yang muncul dari perasaan bersalah dan memberi jiwa rasa yakin dan aman. Sekian sahaja daripada saya, seterusnya akan disambung oleh sahabat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nurazia Nadia binti Azinun 049722. Al-Ijla An-Nafsi bis Salat, yaitu rawatan jiwa dengan solat. Syakilatuhu, yaitu solat membawa kesan yang besar dalam merawat diri seseorang daripada kebimbangan dan kegelisahan. Ketika seseorang mendirikan sembahyang di hadapan Tuhannya dengan rasa hormat dan menyerah dan melepaskan diri sepenuhnya dari kesibukan dan masalah kehidupan, ia akan membawa kepada ketenangan jiwa seseorang dan kepastian, dan ia akan menghilangkan kegelisahan dan ketegangan saraf yang disebabkan oleh tekanan hidup dan masalah. Maksudnya, Rasulullah biasa mendirikan solat setiap kali baginda menghadapi masalah yang merumitkan keadaannya. Dia berkata, Nabi memerintahkan golongannya untuk melaksanakan solat dan selawat ke atasnya. Baginda berkata kepada Bilal ketika waktu solat tiba, "Ya Bilal, serulah kepada solat." Ini maksudnya, dan penerangan kepada hadis ini boleh dijadikan teladan kepada kepentingan solat dan memberikan kebahagiaan kepada diri sendiri. Menjadikan solat sebagai faktor kepada memperbaiki diri daripada keraguan serta kegelisahan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mintalah pertolongan dengan bersabar dan berdoa. Maksudnya, hubungan manusia dengan Tuhannya yang Maha Kuasa semasa menunaikan solat memberikannya tenaga rohani yang besar yang mempunyai pengaruh besar dalam membawa perubahan penting dalam tubuh badan manusia serta dirinya sendiri. Maksudnya, tenaga rohani ini dapat mempengaruhi tubuh dan menghilangkan ketegangannya, menghilangkan kelemahannya, dan menyembuhkan penyakitnya. Dan beberapa doktor telah menyebutkan pemulihan yang cepat bagi beberapa pesakit ketika mereka berada di tempat ziarah dan ibadah. Waqala Abu Hurairah, innahu kana yashku waja'a fi batnihi faltafat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ishkamat daradda qalat na'am ya Rasulullah qala kum fa shalla fa inna salata shifa. Yang maksudnya, Abu Hurairah berkata dia mengadu sakit perutnya, jadi dia berpaling kepada Nabi dan dia berkata, apa masalahnya? Saya berkata, ya Rasulullah. Dia berkata, bangunlah, terpisah, kerana solat adalah penawar. Seterusnya, al-ilajun an-nafsi bisyam, yaitu rawatan jiwa dengan puasa. Lisyam fawaida azima kathira. Puasa mempunyai banyak faedah yang besar, yaitu ini menguatkan kehendak dan mengembangkan pada diri seseorang kemampuan untuk mengawal keinginan jiwa. Qala Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Adalah perisai, iaitu terdapat pelindung daripada keinginan. Maka orang yang berpuasa perlu mengawal keinginannya dengan tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan, menjaga bahasa dan tingkah lakunya, tidak mengutuk dan tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Seterusnya, puasa juga melatih kita untuk mengawal emosi dan menguatkan kemahuan untuk mengatasi keinginan hawa nafsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati golongan muda untuk yang tidak berkemampuan untuk berkahwin agar berpuasa. Kerana dengan berpuasa mampu untuk mengawal diri daripada melakukan hubungan seks. Hal ini sama seperti yang telah dibincangkan di dalam bab yang pertama tentang mengawal hawa nafsu. Beberapa ahli hadis telah menetapkan hari-hari tertentu menjanjikan kepada orang-orang yang berpuasa selama bahawa Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Seterusnya, Ayam Arafah, fasiyamuhu yafuru dhunubu as-sunnah allati qablahu wa sunnah allati ba'dahu. Yang maksudnya pada hari Arafah puasanya menebus dosa-dosa tahun sebelumnya ataupun tahun sesudahnya. Seterusnya pada hari Asyura maka puasanya adalah dihapuskan untuk dosa-dosa tahun sebelumnya. Dan 6 hari bulan Syawal sesiapa yang berpuasa setelah berpuasa di bulan Ramadan. Al-ilajun an-nafsi bil hajj, iaitu rawatan jiwa dengan haji tak untuk bersabar, untuk menanggung kesusahan dan melatih mereka untuk melawan jiwa dan mengawal keinginan kerana jemaah tidak melakukan hubungan dengan wanita dan tidak menyakiti hati, tidak mengutuk dan tidak melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana semua orang di haji adalah sama, semua memakai pakaian yang serupa dan tidak membezakan kaya maupun yang miskin ataupun orang yang berkulit putih maupun yang hitam. Sehingga rasa persamaan berlaku di antara mereka dan mereka semua berdiri di rumah suci dengan tunduk meminta mengakui kelemahan masing-masing dengan penuh harapan untuk diampunkan segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada Abdullah bin Mas'ud bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, teruskan antara haji dan umrah kerana mereka meniadakan kemiskinan dan dosa sama seperti kesusahan yang melenyapkan terak besi, emas dan perak. Haji yang diterima tidak ada pahala melainkan syurga. Haji yang diterima tidak ada pahala melainkan syurga. Jemaah tersebut berharap agar Tuhan yang Maha Esa akan menerima ziarahnya, menanggapi permintaannya dan mengampuni dosa-dosanya. Oleh itu, dia kembali dari ziarahnya dan telah menghilangkan rasa bersalah, kesakitan yang tertekan dan perasaan kedamaian dan ketenangan serta memenuhi dadanya dengan kebahagiaan, kegembiraan dan kebahagiaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan disampaikan oleh sahabat saya. Terima kasih kepada rakan seperjuangan. Jadi saya akan teruskan dengan pembentangan yang berikutnya. Rawatan jiwa dengan zikir. Sesungguhnya kegigihan beribadat kepada Allah, mengingati Allah dalam setiap saat, memohon pengampunan dan juga berdoa kepada Allah adalah mendekatkan seseorang hamba dengan Tuhannya. Dan bukan itu sahaja, seseorang yang sentiasa mengingati Allah akan merasakan dirinya sentiasa dalam jagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, yang bermaksud orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah dengan zikrullah itu akan tenteramlah hati manusia. Yang kedua, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, yang bermaksud serta ingatlah akan Allah banyak-banyak dalam segala keadaan supaya kamu berjaya sama ada di dunia dan juga di akhirat. Dan firman yang ketiga, fadhkuruni azkurkum, yang bermaksud oleh itu ingatlah kamu kepadaku dengan mematuhi hukum-hukum dan juga undang-undangku.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pentingnya untuk sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam menanamkan kedamaian dan juga ketenangan dalam jiwa seseorang. Dikisahkan daripada Abu Hurairah dari Abu Sa'id bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak duduk orang yang mengingati Allah, melainkan hanya duduk bersama-sama dengan para malaikat, dan juga akan dilimpahkan rahmat dan ketenangan ke atas mereka, dan juga Allah akan mengingati orang yang bersama-sama dengannya. Sesungguhnya mengingati Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan jiwa, menguatkan pengharapan untuk pengampunan dan membangkitkan perasaan gembira dan juga bahagia. Dikisahkan Abu Musa Al-Ash'ari bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seperti orang yang mengingati Tuhannya dan orang yang tidak mengingati Tuhannya adalah seperti orang yang hidup dan juga orang yang mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mengajarkan zikir ataupun puji-pujian kepada para sahabat. Yang pertama diriwayatkan daripada Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menyebutkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali dan Allahu akbar 33 kali dan sempurnanya sebanyak 100 kali, dan disertakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka diampunkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Yang kedua, daripada Abu Hurairah juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menyebutkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali, maka akan dicatatkan kepadanya 10 kebaikan dan akan dikeluarkan daripadanya 10 keburukan. Daripada Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menyebutkan la ilaha illallahul aliyyul azim, la ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallah subhanallah rabbul arsyil azim, alhamdulillahirabbil alamin, maka akan diampunkan dosanya. Daripada orang yang diam, menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menghabiskan malamnya dengan menyebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah, kemudian dia berkata, ya Allah, ampunkanlah aku, dan dia berdoa dalam keadaan dia berwuduk, maka akan dikabulkan permintaannya. Secara kesimpulannya, rawatan jiwa dengan zikir. Dengan berzikir bukan hanya dapat mendekatkan diri seseorang hamba dengan Sang Pencipta, malah dengan berzikir juga ia dapat merawat jiwa supaya lebih tenang, lebih damai, lebih tenteram dan juga akan merasakan lebih bahagia. Sekian daripada saya, kita akan teruskan dengan pembentang yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih diucapkan kepada sahabat saya Nur Farizatul Dalila atas pembentangan sebentar tadi. Baiklah, seterusnya kita akan meneruskan pada bahagian yang seterusnya, iaitu rawatan psikologi dengan Al-Quran. Saya Nur Syuhada binti Abdul Rahman 050145. Menerusi rawatan psikologi dengan Al-Quran ini, ia membincangkan tentang beberapa ayat Al-Quran yang membuktikan bahawa Al-Quran adalah ubat atau penawar bagi segala penyakit kecuali mati. Bukan itu sahaja, rawatan psikologi dengan Al-Quran ini juga terdapat kisah-kisah yang menarik berkaitan dengan rawatan serta fadilat-fadilat yang diperolehi apabila Al-Quran dijadikan sebagai penawar bagi setiap penyakit. Baiklah, seterusnya kita akan sambung kepada isi kita yang pertama, iaitu antara jenis zikir yang terbaik adalah membaca Al-Quran. Hal ini kerana kelebihannya dalam menyucikan hati dan merawat jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 82 yang membawa maksud, dan kami turunkan dengan beransur-ansur dari Al-Quran ayat-ayat suci
yang menjadi ubat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Dan sebaliknya, Al-Quran tidak menambahkan orang-orang yang zalim disebabkan keingkaran mereka, melainkan kerugian jua. Di dalam surah Yunus ayat 57, Allah menyatakan bahawa wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat, pengajaran dari Tuhan kamu dan yang menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu dan juga menjadi hidayah petunjuk untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan yang terakhir sekali di dalam surah Al-Fusilat ayat 44 yang membawa maksud, katakanlah wahai Muhammad, Al-Quran itu menjadi cahaya, petunjuk serta penawar bagi orang-orang yang beriman. Seterusnya, fadilat membaca Al-Quran adalah sesungguhnya ketenangan yang diturunkan kepada manusia adalah ketika dia membaca Al-Quran dengan jujur dan ikhlas, seolah-olah dia menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dikelilingi oleh para malaikat dan diselimuti rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Fadilat kedua ini terdapat dua hadis yang berkaitan dengannya, iaitu yang pertama daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di satu rumah Allah, mereka membacakan kitabullah dan mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka ketenangan dan rahmat menyelimuti mereka, para malaikat mengelilingi mereka dan Allah memuji mereka di hadapan makhluk yang ada di dekatnya. Hadis riwayat Muslim. Seterusnya daripada Al-Bara' berkata, seorang lelaki membaca surah Al-Kahfi sementara di sisinya terdapat seekor kuda yang terikat dengan dua tali ikatan. Tiba-tiba ia dinaungi oleh kumpulan awan. Awan tersebut kemudian berputar-putar dan mendekat hingga kuda itu pun lari. Pada pagi itu, lelaki itu pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberitahu hal tersebut kepada baginda. Lalu baginda pun bersabda, itulah as-sakinah, iaitu ketenangan yang turun kepada pembaca Al-Quran. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Fadilat yang ketiga pula adalah membaca Al-Quran akan diampunkan dosa, dilipat gandakan kebaikan dan menguatkan lagi harapan untuk masuk ke syurga. Maka ia adalah rawatan untuk kegelisahan yang disebabkan oleh rasa bersalah atau berdosa. Daripada Abdullah ibn Mas'ud bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka dia mendapat pahala satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan dibalas 10 kali ganda. Aku tidak mengatakan bahawa alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf dan mim itu satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Di dalam hadis riwayat Muslim juga diriwayatkan oleh Abu Umamah bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran kerana dia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi pembacanya. Hadis yang seterusnya adalah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surah di dalam Al-Quran padanya terdapat 30 ayat, ia dapat memberi syafaat kepada pembacanya sehingga dia diampunkan. Ia adalah surah Al-Mulk. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Daripada Anas ibn Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang setiap hari membaca 200 kali surah Al-Ikhlas, maka dihapuskan dosa-dosanya selama 50 tahun, kecuali dosa yang disebabkan hutang. Hadis riwayat Tirmizi. Diriwayatkan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu anhu juga telah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin tidur di atas tempat tidurnya kemudian mengiringkan posisinya ke sebelah kanan lalu membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali, maka ketika hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepadanya, wahai hamba-Ku, masuklah ke syurga sebelah kananmu. Hadis riwayat Tirmizi. Berdasarkan hadis-hadis yang disebutkan sebentar tadi, dapat disimpulkan sesungguhnya hadis-hadis ini dan perumpamaan yang disebutkan adalah merupakan kelebihan serta kebaikan membaca Al-Quran, sama ada dari segi pengampunan dosa, pembebasan dari api neraka dan kejayaan untuk memasuki syurga, serta ia menunjukkan membaca Al-Quran juga adalah rawatan yang berhasil untuk menghilangkan keresahan jiwa yang timbul dari rasa bersalah atau berdosa.
Selain itu, membaca Al-Quran bukan hanya rawatan kepada keresahan jiwa yang timbul dari rasa bersalah atau berdosa sahaja, bahkan ia meliputi kesemua hal yang berkait dengan keresahan jiwa dan gangguan-gangguan jiwa serta akal. Maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghilangkan penyakit gila dengan Al-Quran. Kisah ini daripada Ubay bin Ka'ab telah berkata, "Suatu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang badui telah datang kepada baginda dan berkata, 'Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ada seorang saudara yang telah ditimpa penyakit.' Baginda sallallahu alaihi wasallam telah bertanya, 'Penyakit apa?' Jawabnya, 'Sejenis gila.' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang tersebut membawa saudaranya. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan tangannya dan membaca surah Al-Fatihah, 4 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah dan kedua-dua ayat ini iaitu wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim, dan ayat kursi dan ayat dari surah Ali Imran iaitu syahidallahu annahu la ilaha illahu, dan ayat dari surah Al-A'raf, akhir surah Al-Mu'minun dan ayat dari surah Al-Jin, dan 10 ayat terawal dari surah As-Saffat, 3 ayat terakhir dari surah Al-Hajj, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Maka lelaki tersebut telah berdiri seolah-olah tidak pernah meragukan apa-apa. Bukan itu sahaja, pada realitinya Al-Quran bukan sahaja dapat merawat penyakit jiwa dan akal semata-mata, bahkan ia juga dapat merawat penyakit yang ada pada badan. Kisah seterusnya adalah kisah yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri bahawa beliau berkata, sekelompok para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dalam perjalanan dan kemudian mereka singgah di salah satu perkampungan Arab. Kemudian para sahabat tersebut meminta penduduk kampung untuk menjamu mereka sebagai tetamu. Namun mereka enggan menjamu para sahabat tersebut. Pada waktu yang sama, di perkampungan Arab itu, ketua kampung tersebut telah tersengat kalajengking. Rakyat telah berusaha merawatnya dengan pelbagai cara, namun masih tidak berjaya untuk menyembuhkannya. Oleh itu, sebahagian daripada rakyat tersebut memberikan cadangan, jumpalah musafir yang singgah di perkampungan kita kerana kemungkinan mereka mempunyai sesuatu yang dapat merawatnya. Mereka pun berjumpa para sahabat dan berkata, ketua kampung kami telah tersengat kalajengking. Kami telah berusaha dengan pelbagai cara untuk merawatnya namun tidak berjaya. Adakah salah seorang di antara kalian memiliki sesuatu untuk merawatnya? Salah seorang sahabat menjawab, ya, ada. Demi Allah, aku akan menjampinya. Namun, sebelum itu kami telah meminta kalian untuk menjamu kami sebagai tetamu, namun kalian tidak mahu. Maka aku tidak akan menjampinya sehingga kalian bersedia memberikan bayaran sebagai pengubatan jika sembuh. Kedua-dua pihak bersetuju dengan bayaran berupa sekumpulan kambing. Sahabat itu menyembuh si pesakit dan membaca surah Al-Fatihah. Tidak lama kemudian, ketua kampung tersebut seperti terlepas daripada ikatan. Dia mampu berjalan dan tidak ada lagi berasa sakit seperti yang dirasakan sebelum ini. Mereka segera memenuhi bayaran yang telah disepakati. Di antara sahabat ada yang berkata, mari kita bahagikan kambing-kambing itu. Sahabat yang mengubatinya menjawab, jangan bahagikan dahulu sehingga kita menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang terjadi, dan kemudian kita lihat apa saranan baginda. Setibanya di Madinah, mereka berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kejadian yang mereka alami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat yang mengubatinya, apa yang membuatmu tahu bahawa Al-Fatihah adalah jampi? Kalian telah melakukannya dengan benar. Bagikanlah dan sisihkan sebahagiannya untukku. Di samping itu, terdapat 3 surah yang dapat menyembuhkan penyakit, iaitu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Syaibah
Daripada hadis Abdullah ibn Mas'ud telah berkata, iaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas sehingga penyakit itu reda. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, iaitu hadis daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik ubat adalah Al-Quran. Hadis-hadis tersebut menunjukkan bahawa Al-Quran adalah ubat atau penawar kepada semua penyakit atas ketentuannya, sama ada penyakit jiwa maupun penyakit fizikal. Sekian saja daripada saya. Pembatangan seterusnya akan disambung oleh sahabat saya Nur Farah Husna dengan tajuk Rawatan Psikologi dengan Doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama diberi Nur Farah Husna binti Muhammad Zain, memegang nombor matrik 051551. Baiklah, sebentar tadi kita melihat kawan-kawan saya membentangkan kaedah rawatan psikologi melalui iman, ibadah, solat, haji, zikir, Al-Quran. Seterusnya, saya akan menerapkan rawatan psikologi melalui doa. Menurut pada ta'rifnya ialah doa itu merupakan zikir dan ibadah yang mempunyai kelebihan dan pahala ke atas apa yang dizikirkan dan diibadahkan. Kita merujuk kepada hadis daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, doa itu adalah ibadah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan juga bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman, iaitu berdoalah kepadaku, nescaya aku akan memakbulkan apa yang diminta olehmu. Dan sesungguhnya bagi yang sombong pula dalam beribadah kepadaku, mereka akan memasuki neraka Jahanam. Menurut riwayat Tirmizi dan Abu Dawud. Dalam firman Allah juga ada mengatakan yang bermaksud, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah. Jawab itu merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Maka jawablah, sesungguhnya aku dekat dan aku akan memakbulkan permintaan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Menurut daripada firman Allah ini dapat kita simpulkan sesungguhnya dalam doa itu sendiri menghiburkan jiwa dan sebagai penawar dari penderitaan, kerisauan dan kegelisahan. Hal ini kerana orang yang mendoakan kepada Allah Subhanahu Taala ialah ia berharap Allah Subhanahu Taala akan memakbulkan doanya dengan penuh persetujuan. Seterusnya kita merujuk kepada daripada hadis Salman radhiyallahu anhu. Dia berkata Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Tuhanmu Maha Pemalu. Dia malu dengan hambanya sekiranya bila hambanya mengangkat tangannya untuk berdoa, lalu dia mengembalikan dia kembali dengan tangan yang kosong. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu Taala memakbulkan doa yang melegakan penderitaan dan rasa yang tertangguh dan memberi kekuatan yang menolongnya untuk bertahan dan bersabar serta menerapkan rasa nyaman secara psikologi kepadanya. Dan Rasulullah SAW dan sahabatnya selalu menggunakan kaedah berdoa juga dalam merawat banyak kes gangguan psikologi seperti kesusahan, kegelisahan, kesedihan, insomnia, ketakutan dari tidur dan pelupa. Di antara kaedah yang diajari Rasulullah SAW kepada para sahabat apabila ia terjadinya kesedihan, kebimbangan dan kerisauan, kita boleh merujuk daripada hadis daripada Abdullah bin Mas'ud. Sesungguhnya ia berkata Rasulullah SAW telah bersabda, tidak ada yang menimpa kesedihan dan tidak sedih. Lalu berkatalah, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, aku bangsa-Mu. Dengan itu
dalam pengetahuan yang gaib denganmu, maka jadilah Al-Quran sebagai mata air hatiku, cahaya hatiku, pelepasan kesedihanku dan penawar untuk membawa pergi kesedihanku. Lalu Rasulullah SAW ditanya, "Wahai Rasulullah SAW, bukankah doa ini kami harus mempelajarinya?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Benar, orang yang mendengar harus mempelajarinya." Seterusnya, Rasulullah SAW juga ada mengajar kepada kita doa untuk apabila kita berlakunya ke atas kita kesedihan, kerisauan dan kebimbangan. Kita boleh merujuk daripada hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, "Berdoalah apabila pagi dan petang dengan berkata, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindunganmu dari rasa sedih dan bimbang, dan aku berlindung padamu dari ketidakupayaan, dari sikap yang balas, dan aku berlindung juga padamu dari sikap pengecut dan kesesaraan, dan aku berlindung juga padamu dari sikap berhutang dan penindasan manusia." Lalu Rasulullah SAW juga menguatkan lagi katanya dengan berkata, "Berdoalah, sebegitu Allah akan memakbulkan dan keredaanku sentiasa bersama nama Islam." Seterusnya, daripada Ibnu Abbas, Rasulullah SAW juga mengajar kepada kita dan bersabda, apabila kita berasa sedih, bimbang dan risau, berkatalah, "La haula wa la quwwata illa billah." Yang bermaksud tiada kekuatan yang lain kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, dan boleh juga kita berkata, "La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbil arsyil azim, la ilaha illallahu rabbis samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim." Yang bermaksud tiada Tuhan lain kecuali Allah Subhanahu Wa Taala yang maha besar dan yang maha adil, dan tiada Tuhan lain juga kecuali Allah SWT yang maha arash dan yang maha agung. Tidak ada juga Tuhan lain kecuali Allah SWT yang maha menguasai langit dan bumi, yang maha arash lagi yang maha pemurah. Kita juga diajar oleh Rasulullah SAW, apabila kita mengalami insomnia dan panik, kita berdoalah, "Ya Allah, ya Tuhanku yang maha menguasai 7 langit, kedua-dua langit, apa yang telah melarikan diri dan Tuhan kepada syaitan yang telah menyesatkanku. Jadilah jiranku dari kejahatan ciptaanmu, semuanya yang melampaui atau ia mesti ada padaku, jiranku dan sebahagian besar dariku, dan tidak ada Tuhan yang lain kecuali Engkau, tiada Tuhan lain kecuali Engkau." Seterusnya, daripada Umar bin Syu'ib juga berkata, Rasulullah SAW juga bersabda, apabila kita panik atau susah untuk tidur, berdoalah, "Ya Allah, aku berlindung padamu dari kemarahannya, hukumannya, kejahatan hamba-hambanya dan keinginan syaitan yang hadir." Dan maka apabila kita berdoa seperti itu, kemudaratan tidak akan datang pada yang mendoakan. Seterusnya, kaedah berdoa untuk merawat sikap lupa. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, apabila kamu lupa, bacalah doa ini. "Ya Allah, kasihanilah aku kerana aku tidak melakukan dosa, dan kasihanilah aku kerana tidak memeliharaku, dan berilah aku nilai-nilai yang baik dengan redamu. Ya Allah yang maha agung di langit dan bumi, aku memohon kepadamu. Ya Allah yang maha penyayang, terangilah kitabmu denganku, dan lancarkanlah lidahku dengan membacanya dari hatiku, dan terangilah dadaku dengannya. Kerana itu, tolonglah aku dengan kebenaran yang ada di sisimu, dan hanya Engkau yang mampu untuk mencapainya, dan tidak ada kekuatan yang lain kecuali kekuatanmu, Ya Allah yang maha kuasa." Seterusnya, ubat yang terbaik untuk perasaan bersalah adalah berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan segala puji baginya, terutamanya pada sepertiga malam terakhir.
daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, setiap malam pada sepertiga malam Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi turun ke langit dunia pada malam terakhir yang masih ada, kemudian berkata, sesiapa yang berdoa ketika itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan makbulkannya, dan siapa yang bertanya akan Allah menjawabnya, dan sesiapa yang meminta keampunan, lalu Allah akan mengampunkan segalanya. Seterusnya, daripada Muaz bin Jabal berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang akhirnya kalimah La ilaha illallah, maka akan dimasukkan ia ke syurga. Maka tidak ada keraguan bahawa seorang muslim yang terus berdoa dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa tidak akan dapat melakukannya berdasarkan semua hadis ini, kecuali sesiapa yang ingin menghilangkan perasaan bersalah dan kegelisahan dan memenuhi harapan dalam mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang mampu memberi kesenangan, kegembiraan dan kepastian kepada kita. Baiklah, terima kasih kepada sahabat saya Nur Farah Husna. Seterusnya saya akan sambung pada bahagian mengubati diri dengan taubat. Salah satu ubat penting untuk merawat dan mengatasi rasa berdosa dan bersalah adalah dengan bertaubat. Caranya adalah memohon keampunan dan kemaafan daripada Allah, tidak kiralah setiap orang yang berdosa ataupun tidak, dan tidak kiralah berapa banyak dosanya. Maka apabila dengan taubat, ia dapat membangkitkan diri kita dengan kejayaan daripada azab neraka, kemenangan dengan keampunan Allah dan memperoleh keredaannya, serta dapat menghilangkan perasaan bersalah yang membimbangkannya, yang boleh menyebabkan kesakitan dan penyakit kepada diri. Allah telah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa, dan sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Allah juga telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 17 yang membawa maksud, sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, iaitu tidak tahu, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah akan taubatnya, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Juga telah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 153 yang membawa maksud, orang-orang yang mengerjakan kejahatan kemudian bertaubat sesudah itu dan beriman kepada Allah, sesungguhnya Tuhan kamu sesudah taubat yang disertai dengan iman itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terdapat juga dalil dari surah Ali Imran ayat 135 hingga 136 yang membawa maksud, dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka, dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah, dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang telah mereka lakukan itu sedang mereka mengetahui akan salah dan akibatnya. Orang-orang yang demikian sifatnya, balasannya ialah keampunan dari Tuhan mereka dan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan yang demikian itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal soleh. Terdapat juga beberapa hadis daripada Nabi SAW tentang seseorang Muslim yang bertaubat setelah berdosa kepada Tuhannya. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang berkata, aku memohon keampunan kepada Tuhan yang tiada Tuhan melainkan Dia yang Maha Hidup, dan aku bertaubat kepadanya, dosa-dosanya diampunkan walaupun dia telah uzur sekalipun.
Adapun perkara yang mengurangi perasaan syiar Muslim seorang manusia itu adalah dengan dosa. Bahawa apabila dia mengetahui bahawa manusia tabiatnya lemah dan dia mudah untuk melakukan kesalahan, akan tetapi selagi mana dia mengetahui dan menyedari akan kesalahannya dan dia meminta pengampunan Tuhan Yang Maha Esa dan bertaubat kepadanya, maka janganlah dia menyeksa dirinya dengan perasaan bersalah dan berdosa. Bahkan wajib baginya untuk memperbanyakkan pengharapan keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa orang-orang yang jiwaku berada di tangannya, jika kamu tidak merasa berdosa, maka Tuhan akan membawa jalan keluar dan dia membawa orang-orang yang berdosa, dan orang-orang yang datang kerana merasa berdosa dan memohon ampun kepada Allah, maka dia telah diampunkan. Juga daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak Adam itu melakukan kesalahan dan sebaik-baik pesalah ialah orang yang bertaubat. Orang yang beriman itu mestilah memiliki sangkaan baik kepada Tuhannya yang Maha Kuasa dan mempunyai harapan yang besar kepada Allah supaya Allah menerima akan taubatnya dan sentiasa berharap untuk kemenangan dengan keampunan Allah, sehingga dia mengikhlaskan dirinya dan dapat menghilangkan rasa bersalah serta hidupnya tenang dan yakin. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, wahai Bani Adam, sesungguhnya jika engkau senantiasa berdoa dan berharap kepadaku, nescaya aku akan mengampuni semua dosa yang ada padamu. Dan aku tidak peduli, wahai anak Adam, kalau seandainya dosamu setinggi langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, nescaya aku akan memberikan keampunan kepadamu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya engkau menghadap kepadaku dan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau berjumpa denganku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, nescaya aku akan mendatangimu dengan keampunan sepenuh bumi pula. Kesimpulannya, jelaslah dari ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang telah disebutkan tadi bahawa taubat adalah penawar kepada semua kegelisahan yang timbul daripada kesan bersalah dan berdosa. Telah diketahui bahawa kegelisahan itu adalah asas dan punca timbulkan penyakit mental. Tujuan yang cuba dicapai oleh ahli psikoterapi adalah untuk menghilangkan kegelisahan ini dan menyingkirkan gejala yang ditimbulkannya. Pusat-pusat psikoterapi yang berbeza menggunakan kaedah yang berbeza untuk menghilangkan kegelisahan, tetapi dengan bertaubat, ia adalah cara terbaik untuk mengatasi masalah mental ini. Sekian saja daripada kumpulan kami. Yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang buruk itu datangnya dari kelemahan diri kami sendiri. Wallahu a'lam.